وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan taufik daripadanya dapat sama-sama kita berada pada malam ini untuk kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita berada pada bab nikah. Kita berhenti pada muka surat yang ketiga, Muhimmatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muhimmatun yahrumu 'ala ar-rajuli walau shaykhan himman ta'ammudu nadhari shay'in min badani ajnabiyyatin hurratin aw amatin balaghat haddan tushtaha fihi walau shawha'a aw ajuzan wa aksuh khilafan lil hawi karrafi'i wa inna dhara bi ghairi shahwatin aw ma'a amni al fitnati 'ala al mu'tamadi. Kata pengarang penting, haram bagi lelaki sekalipun tua bangka sengaja melihat sebahagian dari badan wanita ajnabiyah, yakni bukan mahram, merdeka maupun hamba, yang telah mencapai batas diingini, sekalipun buruk rupa dan telah tua, sekalipun memandangnya tanpa syahwat, atau teramankan dari fitnah, menurut pendapat yang mu'tamad. Demikian pula sebaliknya, yakni lelaki perempuan tengok lelaki samalah, hanya menurut pendapat Al-Hawi sebagaimana pula Ar-Rafi'i. Sekarang ni pada awal bab nikah ini, maka pada kebiasaan kita dia akan membincangkan satu masalah, iaitu berkaitan dengan hukum melihat perempuan ataupun perempuan melihat lelaki. Samalah. Jadi sebab apa? Sebab pada awal perbahasan mengenai nikah dibincangkan mukadimah nikah, iaitu bertunang dan perkara yang disunatkan sebelum nikah itu kena kenal dan tengok perempuan. Maka dibincangkan tentang hukum an-nazar, hukum melihat kepada jantina yang berlainan. Atas secara keseluruhan hukum melihat, apa hukumnya, boleh tak kita melihat? Jadi panjang perbincangan ni. Dia mulakan dengan, dia kata muhimmatun. Ini satu perkara penting. Yahrumu 'ala ar-rajuli, haram ke atas orang lelaki, walau syaikhan himman, walaupun lelaki yang tua. Haram ataupun tua sama sekali. Dia tulis sini tua bangka. Tua bangka.
Tua sungguh lah ni. Di dalam masalah ni kita akan dapati bahawa para ulama amat cermat dan ambil hati dalam masalah ini. Rupa-rupanya kecermatan dan juga hukum hakam ulama tu faedahnya baru kita nampak sekarang ni. Ia dapat mengelak perkara-perkara yang tidak kita ingini, seperti sumbang mahram. Tak. Benda-benda yang melibatkan ni kadang-kadang zaman dulu tidak terfikir. Fitrah manusia bersih suci. Tapi zaman sekarang mungkin benda dah rosak dah fitrah. Fitrah asal manusia dah bersih dah. Jadi dari kerana itu ulama hukum ni hatta kepada orang tua sekalipun. Tua sekalipun, walau syaikhan, ghayah, walaupun lelaki yang tua. Apa yang haram? Ta'ammudu nadharin, sengaja melihat, nadhari syai'in min badani ajnabiyah, sengaja melihat sesuatu dari badan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah ni perempuan yang bukan mahram selain pada isteri ya. Isteri tak termasuk dalam sini. Isteri tidak termasuk. Jadi tidak boleh melihat sesuatu daripada badan perempuan. Ghayahnya hurratin aw amatin. Sama ada perempuan itu perempuan hurrah, merdeka, ataupun hamba. Sama, walaupun aurat hamba beza dengan aurat orang merdeka. Aurat hamba pusat lutut dalam sembahyang, tapi di luar dia kena tutup. Dia kena tutup dan tidak boleh lihat, sebagaimana orang perempuan yang merdeka tak boleh lihat, hamba pun sama. Yang mana ada syarat lagi, perempuan yang balaghat haddan tushtaha fih, yang sampai had yang disyahwati padanya. Makna perempuan hak sampai had, makna orang ada keinginan nafsu seksual lah. Nampak? Jadi kalau ikutnya dalam Islam ni, kalau sekarang ni nak namakan pendidikan seksual kena tu, hak ni lah maksudnya. Kalau hak cara Islam ni bukan macam cara barat yang tak ada had tu, bukan. Cara ni kita tahu had batas pergaulan lelaki perempuan. Ajar dia anak-anak perempuan tak boleh buat gini, lelaki tak boleh buat gini, berkawan hak dia batasnya gini. Hak ni yang maksud yang Islam nak kita, kalau kita nak kata nak pendidikan ikut cara ni pun ikut cara Islam. Yang mana sampai had yang disyahwati padanya. Makna orang tengok itu ada syahwat. Makna ada betul. Ada betul, ada rupa. Kalau budak kecil sangat, orang pun tidak pada ghaliknya lah, tidak datang syahwat lah. Kecil sangat, budak-budak setahun, 2 tahun, 3 tahun dah. Walaupun zaman sekarang ni benda-benda macam-macam berlaku. Waktu kita usah kira lah, waktu benda hak nadir, hak belik tu hukum lain. Dari segi ghaliknya, umur berapa lah, sekolah rendah ataupun tahap 2 lah kita kata tak. Budak perempuan tu dah besar dah sikit, dah ada rupa dah sikit. Itu makna had yang disyahwati padanya. Walau syauha'a, walaupun perempuan itu hudah. Au ajuzan, ataupun perempuan itu tua. Nampak tak? Jadi ulama letak ni betul tak? Haram juga tengok. Perempuan uduh. Uduh jangan main. Ayang tak patut itik sudu. Benda hak boleh berlaku. Ulama letak kiasan dah. Likulli saqitin laqitah. Ma min saqitin illa walaha laqitah. Tidak ada benda hak cicir kecuali orang ada kutip. Ada hak keciciran. Maknanya pada pandangan mata orang tak tengok. Tapi ada. Jangan main. Nampak tak? Tidak ada sesuatu yang gugur kecuali ada orang tolong kutip. Sebab tu tak boleh, walaupun perempuan tu syauhat ni rupa huduh lah. Rupa huduh. Ataupun ajuzan tua. Tua. Perempuan tua sekalipun. Berapa banyak kita tengok kes-kes dalam surat khabar macam-macam. Jadi itu na'udzubillah, minta Tuhan jagalah kita. Cumanya hukumnya tak boleh juga. Wa suhu, dan juga haram akasnya. Mana? Tadi lelaki tengok perempuan, samalah juga perempuan tengok lelaki pun sama. Itu pandangan mu'tamad. Khilafan lil hawi karrafi'i.
menyalahi bagi pandangan pengarang kitab Hawi, iaitu Imam Al-Mawardi. Imam Wardi sahibul Hawi, pengarang kitab Hawi, dia kata dok. Orang puan tak apa, sebab mudarat orang puan tengok lelaki ni tak sama lelaki tengok puan. Seperti mana kata Imam Rafi'i. Tapi itu bukan pandangan muktamad, hukumnya sama. Sebagaimana lelaki melihat perempuan tu ada syahwat, begitulah juga perempuan tengok lelaki pun sama hukumnya. Lagi wa in nazara bi ghairi syahwatin, walaupun melihat itu dengan tidak bersyahwat, au ma'a amni fitnati, ataupun berserta dengan aman daripada fitnah. Tak ada fitnah apa-apa, hukumnya pada asal hukumnya haram. Alal mu'tamadi, atas qaul yang mu'tamad. Jadi itu berkaitan dengan hukum melihat, lelaki melihat perempuan. La fi nahwi mir'at, la fi nahwi mir'atin, kama afta bihi ghairu wahidin. Tidak haram melihat pada semacam bayangan cermin, sebagaimana yang difatwakan oleh tidak hanya seorang ulama. Tak hanya seorang ulama, ramai lah. Hukum haram ni dia kata tengok secara langsung. Tidak, yakni tidak haram. La ai apa maksud la? Tidak, yakni la yahrumu fi nahwi mir'ah. Tidak haram kalau melihat pada seumpama cermin. Kalau tengok melalui cermin, bayangan, ataupun kita kata dalam kitab tu bayangan pada air dan seumpamanya. Kalau itu tidak haram. Kena faham. Tidak haram tu selagi mana? Selagi tidak membawa fitnah dan tak ada syahwat. Faham tak? Kata ada orang fatwa kata tak apa tengok puan kat cermin. Tengok. Ada kata lagi pula kata tak apa tengok TV, sebab TV tu cermin. Itu aja tengok. TV tu cermin, tak ada. Tak boleh nak sentuh. Tak boleh nak sentuh orang dalam tu. Ada. Hukum itu dia kata tidak jadi haram tersebut. Itu kalau tidak disertai dengan syahwat ataupun tidak dibimbangi fitnah. Kalau tidak, hukumnya sama juga, haram juga. Kenapa hukumnya berbeza? Sebab bila biasan ni, pantulan ni bukan benda-benda yang langsung. Jadi mudarat dia kurang tu. Kama afta bi ghairu wahidin, sebagaimana memfatwakan dengannya bukan seorang lah, maknanya ramai ulama fatwa kalau tengok melalui pantulan seumpama cermin ataupun sungai tadi, air tadi, hukumnya dah haram. Dah haram dengan syarat tidak ada, bukan dengan syahwat ataupun tidak dibimbangi fitnah. Wa qaulul asnawi tab'an li rawdati was-sawabu hillun nadhari ila al-wajhi wal kaffaini 'inda amnil fitnati dha'ifun wa kadza ikhtiyarul adhra'i qaula jam'in bihilli nadhari wajhin wa kaffi ajuzin yu'manu min nadhrihima al-fitnatu. Ucapan Al-Asnawi sebagai mengikut Ar-Rawdah. Asnawi nama ulama lah, Rawdah nama kitab. Yang benar, apa yang dikata Asnawi tu, yang benar adalah diperbolehkan melihat wajah dan dua tapak tangan jika aman dari fitnah, adalah pendapat yang dhaif. Demikian pula pendapat pilihan Azra'i dari ucapan segolongan ulama mengenai halalnya melihat wajah dan telapak tangan wanita tua dalam keadaan aman dari fitnah. Ini satu lagi. Pengarang nak memberi istidrak ataupun memberi peringatan tentang apa yang dinukilkan pada pandangan yang tidak kuat pada kitab-kitab. Dia kata wa qaulul asnawi,
Bermula pandangan Imam Al-Asnawi taba'an li Rawdah, mengikut bagi pandangan Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Imam Nawawi dalam kitab Rawdah disebut apa? Disebut boleh tengok muka dan tangan. Kalau tidak dibimbangi fitnah. Jadi Imam Asnawi pun yang datang lepas pada itu, dia kata dia pilih pandangan ni. Dia kata boleh as-sawabu hillun nadhari ila al-wajhi wal kaffaini 'inda amnil fitnah. Halal melihat kepada muka dan dua tapak tangan ketika selamat daripada fitnah. Itu pandangan Imam Asnawi, mengikut bagi pandangan Imam Nawawi dalam Rawdah. Pandangan itu qaulu Asnawi itu mubtada', dhaifun jadi khabar dia. Pandangan tu dhaif. Pandangan tu dhaif. Sebab dalam Minhaj Imam Nawawi dia kata dak, hukumnya atas kaum muktamad tak boleh juga. Sebab itu dalam pemilihan pandangan ni, seseorang nak keluar fatwa tu bukan ikut suka. Oh ni kita tengok kitab ni, kita pegang kitab ni. Dah kitab tu muktamad ke tak muktamad? Bahkan dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri ada kitab yang didahulukan dalam fatwa. Macam dalam kitab ni Imam Rawdah Imam Nawawi dan juga Minhaj Imam Nawawi, pengarang sama. Tapi yang difatwakan, ulama lebih berpegang dengan pandangan Imam Nawawi dan kitab Minhajut Talibin. Berbanding yang kitab Rawdatul Talibin. Kitab Rawdah pun tuan hak sama. Jadi itu ada kedudukan dan cara peristimbatan hukum dan cara nak pilih pandangan. Dan hak ni kalau kena mengaji manhaj para ulama Syafi'iyah dalam mengeluarkan hukum. Maknanya tidaklah semata-mata kita ini nak mengajar fiqh tu ambil kitab mana-mana, tak. Biar kitab tu yang muktamad. Barulah pandangan itu sesuai dan juga pandangan itu mengikut garis panduan yang dibuat oleh para ulama. Dalam masalah ni tengok Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dia kata boleh tengok muka dan tapak tangan. Kalau apa? Kalau dibimbangi tidak membawa kepada fitnah, selamat pada fitnah. Tapi kata tuan kitab kita ni dia kata qaul itu dhaif, bukan qaul muktamad, bukan qaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Dhaif. Dhaif ni makna lemah dalil tak kuat. Wa kadza ikhtiyarul azra'i qaul jam'in. Begitulah pilihan Imam Azra'i, memilih Imam Azra'i pandangan sebahagian ulama. Pandangan sebahagian ulama. Tulis apa? Yahillu ke bihilli? Kalau hak kita ni tulis ya tak? Yahillu tak? Bihilli. Sini bihilli. Setengah kitab yahillu. Titik dua. Sama je boleh baca. Kalau bihilli nadhari wajhin. Bihilli nadhari wajhin. Kalau yahillu tu jadi maqulul qaul bagi jam'un. Jadi di sini dengan itu lebar huruf ba. Makna sama je lah. Cuma dari segi takbir ni takbir dengan raja, ni dengan fa'il. Pandangan pilihan Imam Azra'i yang memilih pandangan sebahagian ulama yang mengatakan bihilli nadhari wajhin wa kaffi ajuzin, dengan halal melihat muka dan tapak tangan perempuan tua. Mana? Yu'manu min nadhrihima alfitnatu, yang aman ataupun yang selamat dari melihat keduanya itu selamat dari fitnah. Imam Azra'i kata kalau tengok tapak tangan dan muka perempuan tua, yang mana tengok tu tidak membawa fitnah, hukumnya dipilih pandangan boleh tengok. Wa kadza, begitulah juga, yakni dhaif juga. Tengok tak membawa fitnah. Apa dia maksud tak membawa fitnah? Tak faham ni. Kalau macam kita tadi training tu, mendatangkan nafsu. Jelas tak? Tapi mendatangkan fitnah dia tak faham. Mari Ra tu bukan maksud nafsu tadi, dah sebut dah kan? Dah betul lah. Ada dua kan? Betul lah. Nafsu dan membawa fitnah. Disebut dua kali tu. Dah. Jadi seolah-olah fitnah tu lain daripada
Nafsu tu tak? Soalan fitnah itu lain daripada nafsu. Sekarang ni nafsu tu nafsulah. Fitnah ni lagi umum. Boleh jadi fitnah pada diri sendiri, iaitu dengan nafsu. Sama juga. Tidak mesti berbeza fitnah dengan nafsu. Fitnah ni umum lagi. Nafsu tu nafsulah. Tak. Fitnah ni boleh jadi bawa kepada nafsu, ataupun boleh bawa kepada orang menuduh. Tuduhan orang. Tak? Tuduhan orang. Jadi kalau duduk tengok tu, orang boleh cakap, mana Tok Haji ni? Tengok tak? Fitnah juga tu. Jadi umum. Termasuk dalam tu. Nampak? Jadi mana Tok Haji ni kan? Jadi dah fitnah juga orang dia tu. Jadi benda itu boleh mencacatkan maruah. Jadi Islam nak sekat lah benda tu. Boleh. Okey. Maka ditulis bawa kepada selamat daripada fitnah. Selamat daripada fitnah. Anda tu kata, adakah situasi tertentu lepas ni dah habis? Dia panjang, ni panjang. Melihat perempuan dalam situasi kerja, pergi pasar, ada hukum dia. Ni baru permulaan. Dah habis su lagi. Nampak? Sebab ni panjang. Sebab dia akan masuk belaka. Saya tengok sama mahram, tengok sama budak kecil, tengok sama macam-macam. Jadi fitnah itu mailun nafsi wa du'a'uha ila jima'. Sama makna fitnah ni juga termasuk dalam tu keinginan tadi lah. Okey. Kat mana ni? Jadi pandangan itu juga dhaif juga. Wa kadza itu tashbih dari segi hukum dhaif. Pandangan yang dipilih oleh Azra'i itu juga tak boleh tengok walaupun perempuan tua. Okey. Wala yahillu an-nadharu ila 'unuqil hurrati wa ra'siha qat'an. Wa qila yahillu ma'al karahati an-nadharu bila shahwatin wa khawfi fitnatin ilal amati illa ma baina surrati wa rukbati li'annahu auratuha fis salah. Dengan pasti melihat leher dan kepala wanita merdeka ajnabiyah adalah tidak halal. Tak halal. Dah kita dah tengok sama buka mata berita nampak. Pergi kedai nampak dah kan. Tu kena buat amal soleh banyak. Istighfar kena banyak, amal soleh biar banyak. Hak benda-benda hak kita tak mampu nak sekat. Tak mampu nak sekat. Jadi benda tu, yang ni dosa lah, tapi dosa kecil lah. Dosa kecil. Jadi dengan amal-amal soleh ni boleh menghilangkan. Nampak tak? Adalah tidak halal. Ada dikatakan bahawa melihat tanpa syahwat dan tanpa khawatir terjadi fitnah budak wanita ni hamba. Ni budak ni diingat boleh. Budak wanita maksud hamba wanita adalah halal. Dia kata kalau tengok hamba tak apa selagi tak ada syahwat dan tak ada fitnah. Makruh selain di antara pusat illa kecuali dia kata bila syahwatin illa ma ban suratina, makruh selain di antara pusat perut dengan lututnya, kerana bahagian ini adalah auratnya di waktu solat. Makruh selain. Jadi ayat tu dia gini ni. Dia kata ada dikatakan bahawa melihat tanpa syahwat dan tanpa khawatir terjadi fitnah budak wanita adalah halal. Dia kata halal pula. Makruh. Gini sebab ia terjemah tu patutnya
Ada pandangan yang mengatakan halal berserta makruh. Jadi halal berserta makruh ni makna makruh lah. Makna makruh. Mana guna halal? Halal ni seakan tak ada, kalau buat pun tak ada pahala, tinggal pun tak ada pahala contohnya. Makna benda yang jaiz, harus semata-mata. Tak, ni bukan harus semata, ni makruh. Jadi dia terjemah tu jadi tu sikit. Kata asalnya yahillu ma'al karahah. Boleh tapi makruh. Maksudnya hukum makruh lah. Makruh. Kalau buat, tak lah dosa tapi tinggal boleh pahala. Nampak? Jadi hukumnya makruh tu ditulis adalah halal makruh. Makruh selain di antara, lain pula jadi. Nampak? Jadi hukum melihat kepada perempuan hamba ni hukumnya makruh. Selain daripada pusat lutut. Dan pusat lutut tak boleh lah. Bukan ke ada hukum katakan kalau hamba buat, kita boleh pakai dia tak payah nikah. Bukan ke begitu? Hak tu siapa boleh tengok? Siapa yang boleh tengok dia? Tuan dia. Ada orang lain yang tengok ni. Bukan tengok bagi hamba dia, tengok hamba orang. Jadi mana orang lain tengok hamba orang dia, tapi kalau tuan dia tengok hamba dia. Oh, tak apa hamba dia. Macam bini kita. Kita tengok bini kita. Bini kita mahram ke tak? Bini kita mahram ke tak? Bini kita mahram ke tak? Mahram. Bini kita mahram tak? Tak tahu mahram ni. Bini sendiri mahram ke tak? Tak mahram. Tak mahram. Belum nikah ke lepas nikah tak mahram. Kalau mahram tak boleh nikah. Kita tak faham istilah mahram ni. Tapi halal istimta' sebab isteri kita. Kalau mahram tak boleh nikah dengan dia. Faham tak? Takut salah faham. Dia belum kahwin bukan mahram, lepas kahwin mahram. Apa mahram? Dia sama je hukum mahram. Anak boleh nikah tak? Sebelum kahwin tak boleh nikah langsung. Itu maksud mahram yang diharamkan nikah. Jadi isteri bukan mahram. Lepas tu boleh menikah. Tapi dah boleh tengok tak? Boleh lah sebab dia isteri. Sebab tu awal-awal tadi kata haram melihat kepada ajnabiyah sekabah selain pada isteri. Selain daripada isteri. Okey. Jadi bahasa fiqh ni bahasa yang teliti dan halus. Dia tak boleh gitu je bahasanya, teliti dan bahasa yang tepat. Nampak? Sebab tu payahlah sikit bahasa gitu. Okey. Kata dia budak wanita makruh halal. Makruh halal iaitu halal tapi makruh. Okay. Selain daripada pusat dan lutut. Okay, kata dia tadi wala yahillu nazar, tidak halal melihat kepada unukil hurrah, tekak perempuan merdeka, waraqsiha qat'an, dan rambutnya secara qat'i. Tengok tekak pun tak boleh, tengok rambut pun tak boleh. Okey, habis dah selesai tu. Ini masalah lain pula. Wakila, satu pandangan. Kila ni merujuk pada pandangan dhaif, lemah. Yahillu ma'al karahati an-nazaru bila syahwatin wa khawfi fitnatin ilal amati illa ma baina surrati wa rukbati. Halal tapi makruh. Makna makruh lah melihat tanpa syahwat dan tidak dibimbangi fitnah, melihat kepada perempuan yang hamba selain daripada, illa tu makna ghaira, selain daripada barang di antara pusat dan lutut. Li'annahu auratuha fi salah, kerana pusat lutut ni aurat hamba masa sembahyang. Tu memang tak boleh tengok. Tapi boleh tengok dah hamba, hukumnya tak boleh atas qaul yang muktamad. Qaul dia kata tak apa kalau tidak ada fitnah. Okey, masuk masalah lain pula ni. Hamba Ghalib katanya tak ada lah. Dah kerana sebab sistem tu dah lama diharamkan, dan juga Islam dia telah buat banyak cara supaya hamba dimerdekakan.
Antaranya kalau orang tu ada berlaku kafarah, antara kafarahnya merdeka hamba. Dari kerana tu tujuannya tak boleh jadi manusia ni hamba pada manusia, biar jadi hamba Tuhan dia. Maka banyak kafarah-kafarah dalam Islam ni ialah merdeka hamba. Fatahriru raqabatin mu'minah, zihar pun tak merdeka hamba, bunuh orang pun merdeka hamba. Kafarah-kafarah itu menyebabkan kita kata boleh kata tak ada lah hamba tu. Hak orang panggil amah-amah tu, tak, dia Saudi tu bukan hamba, tu pekerja. Amah, pembantu rumah. Dia nama amah juga. Bahasa Arab pun amah tu pun hamba juga. Jadi dia buat macam hamba tak boleh, itu haram tu. Orang tu bukan hamba, dia pembantu rumah. Pembantu rumah. Maka pembantu rumah dia dibayar. Dia bekerja dengan kita. Jadi tak boleh orang macam hamba, tak boleh. Okey. Walaysa minal aurati as-sautu fala yahrumu sama'uhu illa in khashiya minhu fitnatan aw iltadha bihi kama bahathahu Zarkashi. Suara tidak termasuk aurat. Suara tidak termasuk aurat. Makanya tidak haram mendengarkan kecuali jika khawatir akan terjadi fitnah kalau terasa lazat mendengarnya atau terasa lazat mendengarnya, sebagaimana apa yang dibahaskan oleh Zarkashi. Sekarang ni bincang bab suara pula. Di sisi mazhab kita, suara bukan aurat. Suara bukan aurat. Tidak dikira. Walaysa minal aurati as-sautu. Tidak dikira aurat suara. Suara tidak dikira aurat. Suara apa? Suara perempuan lah ni. Fala yahrumu sama'uhu. Tidak haram mendengar. Illa in khashiya minhu fitnatan. Kecuali dibimbangi fitnah tadi lah. Dengar tu mariga. Saya sebut mariga tu. Dengar tu mariga. Dia ada gedak wallahu a'lam. Ada gedak dah Allah. Masing-masing kita rasa. Ada orang dia minat kot suara. Ada orang minat suara. Nikah dengan Tok Guru Quran sebab apa? Tok Guru Quran suara sedap. Ada kot orang puan nikah dengan Tok Guru Quran sebab apa? Suara sedap. Jadi suara ni kadang-kadang dia ada tarikan dia. Sebab itu antara nikmat syurga mendengar bacaan Al-Quran dalam syurga, bacaan kalamullah. Itu nikmat tu. Nikmat kot cara hawas mendengar tu nikmat juga tu. Jadi tak mustahil lah mari dengar suara perempuan tu rasa ada kara. Ada kara. Jadi sebab tu dia kata asal hukum suara bukan aurat. Tidak haram dengar kecuali dibimbangi fitnah. Awil tadzabihi, ataupun berlazat-lazat dengan dia. Dengar tu jadi naik syahwat ataupun jadi seronok. Tak boleh. Tak, kalau tempat kita tak tahu siapa tak. Dia nak baka tu guru. Nak pakai tok guru, nikah dengan tok guru. Tu cerita lain lah pula. Okey. Kama bahathahu Zarkashi, sebagaimana dibincangkan dia oleh Imam Zarkashi. Jadi hukum asal sebab tu ada setengah suara-suara orang puang ni kita dengar tak? Samalah hukumnya kalau ikutnya bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Tapi azan tak boleh. Ulama bezakan azan dengan azan perempuan tak boleh. Sebab apa? Sebab azan ni kita lelaki disuruh dengar. Orang dengar azan disuruh dengar. Adapun nyanyian ataupun bacaan Al-Quran, hak tu nak dengar boleh, nak mendengar boleh. Atas masing-masing lah. Sebab itu hukum asal tidak mesti tidak haram asal suara perempuan di sisi mazhab kita. Kecuali yang bawa fitnah tadi lah. Sebab tu kalau kita tengok suara-suara setengah suara orang puang, suara dia jenis kasar. Gini baca Quran sedap. Tak, macam contoh ni.
Ajar rogayah dak. Suara dia tu kasar. Suara dia tu kasar, bukan macam makna orang dengar tu bukan jenis lazat, tapi sedap kerana bacaan. Sedap kerana bacaan. Macam setengah juga orang kata macam suara Ummi Kalsum Mesir tu. Suara dia kasar, kalau orang dah tahu, mula-mula dengar, orang lelaki ke orang perempuan. Tapi suara dia tu bukan jenis lazat kerana boleh menaikkan syahwat, tapi kerana nada dan intonasi tu, pandai suara tu. Jadi kalau jenis gitu hukumnya tidak haram lah, tidak haram dengar. Ya ada jenis orang suara puan cerik-cerik. Jenis tu kadang yang bahaya tu. Okey. Wa afta ba'dul mutaakhirin bi jawazin nadhari as-saghiri lin nisa'i fil walaimi wal afrah. Sebahagian para ulama mutaakhiri mengeluarkan fatwa mengenai diperbolehkannya anak kecil memandang orang wanita dalam acara walimah atau resepsi gembira yang lain. Resepsi makna majlis lah, majlis sambutan. Sekarang ni dibincang satu masalah. Budak kecil lelaki boleh tengok tak orang puan? Kata dia, wa afta ba'dul mutaakhirin, telah memfatwakan sebahagian ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, bi jawazin nadharis saghir, harus melihat budak lelaki kecil. Lihat siapa? Lin nisa, tengok orang puan, fil walaimi, pada walimah wal afrah, dan acara-acara kerak yang lain. Pada negeri Arab, dia buat walimah ataupun kita kata sanding dia. Sanding dia tu dia asing lelaki dengan puan. Ni hak jagalah, yang jaga dan juga jaga Islam, jaga agama, dia akan asing. Hak ni bahagian puan saja. Bukan masalah makan ni. Dia petah sanding tu ada. Tak? Kalau nari-nari pun ada kadang. Tapi dia asing. Orang lelaki, orang puan. Nampak? Jadi boleh dah budak kecil lelaki pergi masuk ke dalam majlis orang puan tadi. Dalam orang puan tu biasanya dia dak pakai lah tudung. Dah sama-sama orang puan Melaka. Dalam tu maknanya dia menyanyi ke, dia menari ke, sama-sama dia. Itu berlaku dalam adat orang Arab. Adat orang. Dari segi hukumnya tak ada masalah lah, sebab sama orang puan, aurat sama-sama dia. Dapat rambut tak ada benda. Bukan aurat, sama orang puan. Jadi budak kecil lelaki mari masuk. Maka sebahagian ulama mutaakhirin kata hukumnya tak ada masalah, boleh. Dalam kerajaan gitu ataupun walimah gitu, hukumnya fatwa ulama mutaakhirin tidak ada masalah. Itu tengoklah makna kecil tu kecil setara mana Wal mu'tamadu 'inda syaikhaini adamu jawazi nadhari farji saghiratin la tushtaha wa qila yukrahu dhalik wa sahhaha al-mutawalli hilla nadhari farji saghiri ila at-tamyiz wa jazama bihi ghairuhu wa qila yahrumu. Pendapat yang mu'tamad dari dua guru kita, wal mu'tamadu 'inda syaikhain, mu'tamad dari dua guru kita. Jadi bila sebut sini Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i lah, syaikhain maknanya Imam Nawawi dan Rafi'i, adalah tidak diperbolehkannya melihat alat kelamin, alat kemaluan anak wanita yang belum diingini. Ada dikatakan hal itu makruh. Ada kata makruh. Al-Mutawalli ni antara ulama mazhab Syafi'i ni mentashihkan kehalalan melihat alat kelamin anak lelaki, alat kemaluan anak lelaki sehingga mumayyiz, sehingga dia mumayyiz.
Dan pendapat ini dimantapi oleh ulama selainnya. Ini disokong oleh selain daripada mutawali. Ada dikatakan hukumnya haram. Okey, jadi ini masalah pada budak kecil pula. Aurat budak kecil. Budak kecil perempuan, aurat dia kemaluan tu sendirilah. Badan tak ada masalah lah, kemaluan tu sendiri. Kaul Mu'tamad tak boleh melihat kepada kemaluan farah budak kecil perempuan. Yang mana la tushtaha, yang tak ada syahwat lagi. Maknanya umur dia tu orang tengok tak ada syahwat. Tengok saja-saja tak boleh. Kalau ada sebab lain lah. Ini kita selain daripada ada sebab, kalau nak contohnya nak khitan ataupun nak sakit, orang tu lain cerita. Orang tu tengok hukum lah pula. Jadi wajib, jadi mesti. Hak masalah tanpa sebab ini, adakah hukumnya? Tak boleh juga. Atas kaum ulama tak boleh. Satu pandangan kata waqila yukrahu dzalik, makruh. Tengok kepada farah budak kecil perempuan. Wa sahhal mutawalli hilla nadhari farji saghir. Imam Mutawalli kata tak dia budak puang, budak lelaki boleh tak tengok kemaluan budak lelaki. Dia kata boleh ila tamyiz, sehingga usia mumayyiz. Maknanya sehingga dia faham lah, sehingga dia mumayyiz, mumayyiz. Ni pun kalau kita tengok dalam situasi ni, mungkin jangan dah dulu-dulu orang kampung ataupun ni mungkin di pedalaman. Kadang budak-budak tanya bulat je. Main rumah tu tanya bulat je. Jadi hukum ni ada ni. Ada hukum ni. Hukumnya tak pakai pakaian. Zaman dulu mungkinlah. Ni kalau ulu-ulu dalam biasa. Tak. Dia main tak pakai pakaian. Hukumnya buat. Jadi ada Imam Mutawalli mensahihkan boleh tengok kepada kemaluan budak lelaki kecil sehingga umur mumayyiz. Wajazama bihi ghairuhu, dan menjazam, menyokong dan memilih pandangan ini selain Imam Nawawi. Waqila yahrumu, katakan diharamkan. Jadi ada khilaf lah dalam masalah ni. Hukum dia bergantung dan juga ada keluasan, melihat kepada situasi dan keadaan tu. Okey, hak ni berkaitan lagi. Wa yajuzu li nahwil ummi nadharu farjaihima wa massuhu zamanar radha'i wat tarbiyati lidh-darurati. Jaiz maksudnya harus bagi semacam ibu melihat dan memegang alat kelamin, alat kemaluan anak lelaki dan atau anak perempuan di masa menyusu dan asuhannya kerana darurat. Nampak tak? Jadi budak-budak kecil yang masih dalam asuhan, masih kecil, mak dia pegang, memanglah dah mak dia basuh, mak dia tengok. Bukan mak saja, seumpama ibu, bapa ke, pengasuh ke, dah bibik dan seumpamanya, hukumnya tak ada masalah. Tidak haram, harus kerana darurah, kerana keperluan. Dah budak tu tak reti lagi buang air sendiri, jadi tak dapat tidak, kena orang lain tolong. Maka itu hukumnya harus. Nampak? Jadi kalau kita lihat dari segi hukum, satu-satu orang dia cerita, bab orang puang, bab orang lelaki, bab budak kecil, bab hamba, bab ni, ada belaka tata cara bagaimana nak melihat ni. Sebab itu bila kalau kita ikut betul hukum yang Allah Ta'ala buat, yang Islam garis ni, dapat mengurangkan masalah-masalah yang berlaku sekarang. Masalahnya bila benda itu tidak diambil berat, siapa-siapa pun mari menatu, mari ni buat macam biasa. Jadi itu masalah. Ya. Walil 'abdil 'adil nazar. Wallahu ta'ala a'lam.